Assalamualaikum. Apa khabar ya? Saya harap semuanya sihat-sihat lah ya. Kali ini jom kita buat dessert pula. Dessert yang sangat simple, yang sedap dan mudah kita buat. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Dessert atau pencuci mulut ini berasaskan buah mangga ya. Kerana sekarang ini memang musim buah-buahan, terutamanya mangga. Jadi bahan-bahannya itu saya rasa tidaklah susah untuk kita mendapatkannya. Dan juga beras pulut sebagai pulutnya, kerana ini ialah yang kita namakan pulut mangga ala Thai. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pula pulut mangga ala Thai ni? Pulut mangga ala Thai ini sebenarnya dessert yang berasal dari Thai atau Thailand, negara jiran kita, dan juga orang di utara Semenanjung Malaysia memang terkenal dengan pulut mangga ala Thai ini, seperti Kedah dan di Perlis. Kerana negeri-negeri itu banyak juga mengeluarkan buah-buah mempelam, iaitu buah mangga yang enak-enak semuanya ya. Okey, jom kita mulakan memasak. Mula-mula kita sediakan pulutnya lah ya. Pulut itu kita rendam dulu selama 30 minit pun cukuplah, sebab saya menggunakan pressure cooker kali ni. Jika kita mahu masaknya secara konvensional, iaitu secara biasa, kita perlu merendamkan pulut ini semalaman supaya ia mudah lembut nanti bila kita masak. Kalau kita menggunakan pressure cooker ni sebenarnya tak payah rendam pun tak apa, terus masukkan saja ke dalam pressure cooker dan diberikan sedikit air. Nanti saya akan tuliskan semuanya di bawah di ruangan deskripsi ya, dan juga subtitle. Sila diikuti langkah-langkahnya supaya pulut kita nanti menjadi ya. Jangan nanti pulut kita tak jadi, keras ataupun terlembik ya. Kita letak air sama aras dengan pulut saja. Jangan banyak-banyak ya, nanti dia agak lembik jadinya. Lepas tu kita tutup pressure cooker dan kita masak dengan 8 minit high pressure. Itu saja. Dan kita biarkanlah nasi itu masak, baru kita buka tutupnya. Selepas 8 minit kita keluarkan wapnya dan bolehlah kita buka penutup pressure cooker kita dan kita gembur-gemburkanlah nasi itu. Dan selepas itu kita masukkan santan, iaitu saya di sini gunakan semangkuk santan, iaitu dari satu kotak kecil santan itu tadi. Dibubur sedikit garam dan sedikit gula untuk beri perasa kepada pulut. Gaulkan santan dengan pulut sehingga ia semuanya merata ya. Supaya tidak ada yang tertinggal terkena santan, kita perlulah menggaulnya dengan lebih lama sedikit ya, sehingga agak-agak kita rasa sebati, barulah siap pulut kita tadi. Kalau dah macam ni, kita kira siaplah pulut ni. Jika kita rasa nampak macam basah-basah dan berasnya tu belum betul-betul masak, kita tutup semula pressure cooker kita dan continue 5 minit lagi dalam high pressure, ataupun tak perlu, kita tutupkan saja dan reheatkan pressure cooker kita, kerana dengan reheat itu pun akan mengeluarkan haba yang memasakkan pulut itu seterusnya. Dah siap pulut kita. Lepas ini mari kita buat kuah santannya pula. Dan ni step yang kedua ini, kita perlu memasak di atas dapur lah ya, tak perlu guna pressure cooker lagi. Kita masak secara konvensional saja. Sekarang mari kita buat kuahnya pula. Kuahnya terdiri dari santan pekat. Kita masakkan ke dalam periuk yang sesuai. Santannya terpulang, kalau kita mahukan lebih, kita gunakan lebih sikit lah santannya. Santan ni boleh kita gunakan santan segar ya, dari kelapa yang kita
perah sendiri ataupun kita beli santan segar di kedai lah. Tak perlu santan kotak sebenarnya, sebab santan kotak ni memudahkan saja. Itu saja bagi saya. Masukkan daun pandan sebagai pewangi. Gunakan api kecil sepanjang kita memasak kuah ni ya. Takut nanti dia akan jadi berketul-ketul santan tu. Masukkan pula tepung jagung yang dicampur dengan sedikit air sebagai pemekat kepada kuah kita. Jangan lupa letak sedikit garam dan sedikit gula untuk memberi perasa kepada santan yang kita masak tadi. Rasa kuah ni nanti biarlah ia terlebih masin sedikit kerana untuk mengimbangi manis buah mangga tadi. Seterusnya kita hanya kacau rata kuah kita tadi dan masaklah sehingga ia mendidih sedikit ya. Kepekatan kuah terpulanglah kepada kita. Kalau rasa nak kuahnya pekat, kita masaklah sehingga kuah tu menjadi pekat. Kalau tidak, biarlah dia agak-agak cair sedikit. Kalau dah nampak macam ni, kuahnya dah agak kental dan berkilat macam ni, masaklah kuah kita. Okey, jom kita hidangkan pulut mangga kita ya. Menghidangnya terpulanglah kepada kreativiti sendiri. Kalau macam saya buat ni, letakkan pulut di tengah-tengah dan mangga di tepinya, dan di atasnya disirami kuah. Kuahnya manis-manis masin, sesuailah dengan pulut kita tadi pun yang agak manis-manis masin juga. Dan mangga itu pun tersangatlah sedap manisnya. Di resepi asalnya, di atas kuah itu ditaburkan dengan bejan yang kita goreng sebentar. Alhamdulillah, dah siap pulut mangga kita. Dessert yang sangat sedap dan menyelerakan ini. Saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya. Kita berjumpa lagi di lain video dan diucapkan Assalamualaikum.